Hello guys, kali ni aku nak share review selepas tengok filem Pendekar Awang. Aku tengok filem Pendekar Awang lepas 2 minggu dia keluar. Ini aku nak share review lah, pengalaman apa yang best, apa yang tak best. Ini pengalaman aku sendiri bukan aku nak kritik filem tu tak best ke. Ini adalah berdasarkan pengalaman aku Dalam cerita ni dia banyak watak yang telah diwujudkan. Yang first mestilah watak Awang, sebab dia punya title Awang. Yang kedua watak Tok Gajah masih ada. Dan watak yang ketiga, watak yang diwujudkan adalah watak Fazura dan Heliza. Tu dia macam wujudkan watak perjuangan pahlawan perempuan pula. Ada satu watak tu, watak dia pendatang daripada China. So nama dia Sa Chai. So dia macam follow saya. Ada 5 watak lah dalam tu. Ada watak tersendiri. Pertama watak Awang ni. Watak Awang ni dia mau kepada kebangkitan. Dan seperti yang kita tahu, watak Awang adalah akan seperjuangan Mat Kilau. So cerita ni dia tanggungjawab sebab dia carry untuk cerita ni. Dari mula cerita sampai habis cerita, memang Awang ni memang dia ditugaskan oleh Tok Gajah. Dia macam berjuang lah untuk bersama sahabat-sahabat seperjuangan dia. Watak High Council tu aku tak tahu, tak ingat apa nama watak yang dalam tu. Itu adalah kawan Awang. Dia macam kan macam kita tahu kan, macam Mat Kilau dia ada Yasin, dia ada Beto. Pendekar Awang ni dia ada tu yang High Council tu, siapa nama dia entah. Kawan rapat lah dekat situ. Dan ada satu lagi watak Nadim tu, watak budak tu yang sanggup berjuang untuk tanah air tu. Aku nak cerita dulu permulaan cerita ni. Watak saya ni kan, dia tak begitu menonjol tau. Dia sebenarnya tak begitu menonjol, tak seperti yang kita tengok dekat tu, yang first tu Western. So watak saya sendiri dia macam biasa. Dia datang dekat tanah Melayu, mungkin sikuan dia macam tu kot. Dia nak balas dendam dekat kawan Mat Kilau, sebab dia tahu Awang ni adalah kawan Mat Kilau. So dia datang, askar-askar tu macam biasa juga. Dia datang, dia ada askar-askar dia. Macam biasa dia suka mengadah. So ada beberapa watak yang tambahan, macam ada daripada England dekat tu bersama-sama Sayers, daripada China dekat situ kan. So watak-watak tu ada sekali dalam satu kumpulan Sayers ni. Dia macam penjajah story first. So watak yang kedua tadi aku katakan ada watak Fazura dengan Heliza. Dua watak ni dia boleh dikatakan berat juga dalam cerita ni, di mana dia seorang perempuan berjuang untuk mempertahankan tanah air dekat situ. Awal-awal cerita dia, Awang ni kena bunuh oleh pengikut Sayers. Watak tu mati dekat situ je, berhenti dekat situ. So, watak Awang ni dia carry dari awal sampai akhir. Memang dia carry watak dia sebagai ketua lah. Epic dia adalah part memanah tu. Ada satu scene tu, permulaan tu kan dia orang dapat rasa macam Heliza dengan Fazura tadi, dia ada satu naluri tau. Dia ada satu naluri yang mengatakan bahawa tim-tim Sayers ni akan datang ke tanah mereka. Dapat rasa tu dia bagi tahulah dengan Tok Gajah untuk bersembunyi. Jadi persembunyian Tok Gajah pun telah dimulakan. Dia bersembunyi di satu hutan ni, nama hutan dia Cena, tempat persembunyian Tok Gajah. Ada pengkhianat daripada bangsa Melayu tu sendiri yang bagi tahu dekat mana Tok Gajah bersembunyi dan anak-anak buah Tok Gajah. Kita dia macam ni tahu. Siapa yang bagi tahu, siapa yang boleh bagi tahu dekat mana rahsia dekat Tok Gajah dan pengikut dia bersembunyi, aku akan bagi seuncak emas lah, kata saya. Tapi last kena scam lah macam biasa kan. So itu adalah kebenaran. Si Sayers ni pun dan tim-tim dia, askar-askar dia pun datang untuk carilah tempat bersembunyi di mana yang seperti yang dikatakan oleh pengkhianat tadi kan. So aku tak boleh nak capture sebab banyak watak yang dihidupkan dalam cerita ni tau. Macam ada watak satu watak Namron ada dalam tu kan, dia banyak hidupkan watak lah. So tapi yang aku nampak dia
Awang ni adalah carry kepada sequence cerita sebelum dah. Dia macam carry watak ni. Tapi yang tak bestnya, bukan tak best lah, tapi dia kurang ada silat tau dalam cerita ni. Dia ada scene silat sikit je. Dia mau kepada panah, mungkin itu tekmat dia kan. So pada pertengahan cerita tu, Tok Gajah berjaya bersembunyi lah. Tok Gajah berjaya sembunyi di hutan Cena. So dengan budak tadi, watak Nadim tadi, so dia bersembunyilah dengan budak-budak tu. Scene akhir di mana peperangan berlaku. Tim Awang ni dia dah sampai dulu sebab dia nak prepare untuk perangkap daripada askar-askar saya. So tim Fazura datang lambat sikit, dia dengan berkuda. Tu yang bestnya, dia ada kokan watak tu wanita berkuda. Ada lelaki pun ada juga, dia cuma hidupkan watak berkuda tu lah. Kita pasal setting, pasal tempat, aku memang suka lah dia punya setting tu. Boleh mengingatkan balik kita punya mungkin macam tu era dalam penjajahan dulu kan. Dia macam ada kereta kuda yang lama tu dalam 1920-an macam tu kan. Ada kereta kuda, ada rumah-rumah yang lama. So untuk letupan dia guna bom yang tu kan, yang pusing-pusing tu kan. So dia agak epic kat situ. Kalau nak cerita pasal action, cerita ni memang the best. Aku no comment lah action dia. Tapi untuk storyline dia lebih kurang sama je dengan Mat Kilau, di mana pada akhirnya saya mati. So itulah sedikit sebanyak dalam apa pandangan aku tentang filem Pendekar Awang ni. So input yang positif dia adalah, first dia mengajak golongan muda tadi, watak Nadir tadi, untuk bersama-sama berjuanglah mempertahankan tanah air. Sebab dalam tu banyak watak-watak muda tau, orang-orang muda bersama-sama Awang kan, untuk berjuang untuk mempertahankan tanah air. Walaupun kita tahu watak saya dekat filem Mat Kilau sebenarnya dah mati, macam mana dia berhidupkan balik watak tu, watak saya tu. Tapi kita mungkin itu kita tak tahu lah dia punya storyline. Tapi itulah, dia macam mempertahankan tanah air daripada dijajah bersama-sama orang yang berpengalaman seperti Tok Gajah, Awang tadi. So anak-anak muda ni follow. Dan yang paling best, dia tunjukkan juga watak wanita perempuan berjuang bersama-sama mempertahankan tanah air. So yang sedihnya, watak sedih dia ada dua je. Guru pada Awang ni mati, watak Namdon. So mak dia juga watak Dian Trembly, mak kepada Fazura pun mati juga. Itu untuk scene awal dan scene pertengahan. So itu dia tu biasa. Yang bestnya dia menceritakan tentang semangat perjuangan lah. Maksudnya Pendekar Awang darah Indra Gajah kan, tu maksudnya memang berdarah gila guys. Dia memang berdarah, dia memang berani. So ada scene fight yang last tu, ada yang watak Cina, pedagang daripada Cina tu, watak Sacai tu, dia kagumah, dia kata ada dialog dia dekat situ. Dia kata, aku tak akan menentang lagi Melayu, dia kata, disebabkan Melayu punya semangat perjuangan tu sangat-sangat dalam dan sangat-sangat tinggi. So pada akhirnya scene fight tu hujan. Awang fight dengan saya sah macam biasa, fight tapi guna pedang dan panah. Itu yang bestnya. Yang scene last tu, last ada part epic tu, yang climax tu, saya ni paksa dia punya askar untuk tembak lah semua. Sebab kan dalam hutan tak nampak kan. Lagipun scene tu memang gelap time tu. Tak tahulah memang scene tu gelap ke, hari tu gelap ke, tapi diorang fight tu dekat hutan lah. Memang epic gila. Memang kita dapat feel pendekar tu dekat hutan lah. Memang hutan, ada asap-asap kat situ kan. So last saya mati di tangan Awang. Tanah Melayu pun bebas lah daripada penjajah. Mostly
kita ni storyline dia boleh dikatakan sama lah, tapi dia mungkin tu lah kita dia storyline sama, tapi input yang kita dapat adalah semangat anak muda berjuang dan semangat wanita untuk berjuang bersama. Aku menonton filem Mat Kilau ni, so itu saja yang aku boleh kongsikan. Dapat korang lepas tengok cerita ni bolehlah komen kat bawah, mungkin pendapat kita berbeza ke. Lepas tu watak Fazura dengan Heliza, dia panah apa, askar saya punya tu dia tembak ada keluar api depan panah tu. Memang gempak. Part scene tu memang epic lah. Dia punya action no comment, memang epic gila. Kamera tak ada goyang, tak ada gegar. Okay, everything is okay. Cuma storyline dia aku tak boleh nak accept storyline dia. Kalau buat action, kalau nak kata ayat-ayat power dalam tu tak ada guys. Tapi aku boleh capture watak Awang ni, dia punya trademark berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Izinkan aku menjadi lelaki sejati untuk mewarisi, untuk menjaga bumi yang mulia ini. So itulah watak Awang. So itu saja guys video untuk kali ini, dan kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, ciao.